Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Anshira dan juga rakan seperjuangan. Saya wakil daripada kumpulan 6 akan menjadi pemula untuk membentangkan sistem subak. Sebelum perbincangan ini bermula, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Salihah binti Nur Aini, Alia Afika binti Jafri, Erdati Syurgani binti Muhammad Yaakob, Nurul Amira binti Syafa'i dan saya Nur Syafiqah binti Muhammad Syukri. Saya akan menerangkan pengenalan sistem subak. Apa itu sistem subak? Pengertian sistem ini menurut Father Juria Novari Manan dan Dr. Sindu Galba pada tahun 1989, ia merupakan sistem pengurusan pengairan air ke kawasan-kawasan pertanian. Sistem ini merupakan tradisi daripada Bali di Indonesia. Fungsinya adalah untuk menjamin ketersediaan air dan menghentikan pengedaran air. Balas sistem ini juga diurus oleh organisasi tempatan. Seterusnya, sektor pertanian pula adalah kegiatan bercucuk tanam dengan pelbagai tanaman yang terdiri pada tanaman bermusim atau tanaman tahunan, manakala tanaman ini merupakan sumber makanan dan pendapatan masyarakat tersebut. Pembangunan lestari pula merupakan struktur pembangunan yang mampan, yang menjaga keperluan masa kini tanpa menjejaskan peluang atau ruangan generasi masa hadapan memperolehi peluang kehidupan. Pembangunan lestari ini mementingkan keseimbangan alam sekitar, ekonomi, politik dan sosial. Hal ini merupakan pemantauan kegiatan manusia yang tidak mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Terima kasih Saudari Syafiqah. Saya Alia Afika binti Jafri membincangkan tentang latar belakang kajian ini. Pertanian utama yang dijalankan di Bali ialah penanaman padi yang menggunakan tanah dari gunung berapi yang aktif berjenis regosol yang mudah digembur dan menyimpan banyak air. Seperti yang kita tahu, sistem subak ini merupakan sistem yang melibatkan ramai petani dalam menguruskan sistem aliran sawah padi. Berdasarkan sistem subak ini, ia memiliki kaitan antara sistem sosial dan sistem ekologi di mana ia memiliki kaitan rapat dengan manusia dan alam sekeliling bagi membantu memastikan sistem subak ini berjalan dengan lancar. Sistem sosio-ekologi pertama ialah dari segi sistem saliran. Air merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan aktiviti pertanian dan ia sangat penting dalam sistem sosio-ekologi di Bali. Para petani bekerjasama dan membantu antara satu sama lain dalam memastikan setiap petak sawah mendapat air yang cukup. Sebagai contoh, sekiranya terdapat petak sawah yang tidak mendapat air dari saliran, maka ketua atau petani yang lain akan bekerjasama memastikan petak sawah tersebut menerima air yang cukup, tidak kira apa cara sekalipun. Seterusnya ialah status dan peranan. Walaupun di Bali kini sedang menuju ke arah pembangunan moden, namun masyarakat sekeliling masih lagi mengekalkan tradisi mereka dan ia diselaraskan berdasarkan keperluan semasa. Banyak jawatan yang telah diwujudkan seperti ketua subak atau pekasih, kelian, kesinoman dan krama bagi membantu menguruskan sistem subak dan aktiviti pertanian supaya tiada salah faham atau masalah berlaku. Walaupun hasil yang diterima tidak banyak, tetapi dengan adanya organisasi ini, setiap rakyat atau keluarga petani dapat merasai hasil pertanian mereka dengan nilai yang sama banyak. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih pada rakan pembentang. Saya Salihah binti Nur Aini meneruskan pembentangan untuk kelebihan dan kepentingan sistem subak kepada pertanian dan pembangunan lestari, iaitu penggunaan teknologi yang mudah dan mesra alam. Masyarakat petani di Bali telah mengamalkan pengaplikasian sistem subak ini secara turun-temurun dan sistem subak ini mampu dikekalkan kerana sistem ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri di mana ia menggunakan teknologi yang mudah dan mesra alam. Teknologi yang dibina ini mampu mendatangkan manfaat kepada bidang pertanian yang dijalankan, bahkan pada masa yang sama dapat menyumbang ke arah pembangunan lestari. Keadaan ini dapat dilihat apabila petani padi di Bali telah membina rangkaian pengairan mereka seperti bendung, terowong air dan terusan dengan menggunakan kearifan tempatan serta pengetahuan pribumi dengan hanya alat yang sangat mudah. Mereka telah dapat mencipta teknologi yang sesuai di mana mereka boleh mengendalikannya dan menguruskan sistem tersebut dengan sendiri tanpa mengalami sebarang kesukaran. Di samping itu, teknologi yang digunakan mudah untuk dipantau dan boleh diuruskan dengan melibatkan kos yang murah. Struktur pembagian air berkadar tradisional ini dikenali sebagai alat pengukur yang ditentukan berdasarkan tek-tek. Tek-tek ialah sukatan air yang diperuntukkan kepada setiap ahli. Air mesti mengalir melalui alat masuk atau bahagian dengan kedalaman dan lebar tertentu yang berbeza dari subak ke subak. Penggunaan tek-tek sebagai ukuran syar air merupakan hasil daripada proses perundingan dan perundingan semula yang panjang. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahawa teknologi yang digunakan dalam sistem subak ini sangat mesra alam di mana ia tidak mencemarkan alam sekitar. Selain itu, sistem subak juga dapat mengekalkan hubungan harmoni dengan makhluk hidup lain seperti makhluk perosak dan serangga di mana petani pada zaman dahulu tidak membunuh mereka, sebaliknya mereka melakukan ritual yang dikenali sebagai nahluk merana, iaitu upacara mengelakkan serangan serangga.
Ritual ini masih diamalkan sehingga kini oleh masyarakat petani di Bali. Makna falsafah ritual ini ialah bukan untuk membunuh mana-mana makhluk yang boleh, tetapi hanya untuk melindungi tanaman daripada serangan perosak. Mereka akan berdoa memohon keberkatan Tuhan agar tidak ada makhluk perosak yang menyerang tanaman mereka. Ritual penting yang perlu disebut di sini ialah tumpik uduh, iaitu upacara Hari Flora, dan tumpik kandang, iaitu upacara Hari Fauna. Usaha ini dapat dilihat dapat meningkatkan kualiti pertanian, seterusnya membawa kepada pembangunan lestari. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan racun serangga dan perosak akan memberikan kesan kepada tahap keasidan tanah yang menyebabkan tanah tersebut tidak sesuai untuk pertanian. Bagi sistem ini, ia tidak melibatkan penggunaan racun serangga dan racun perosak. Oleh itu, sistem subak ini mempunyai nilai sejagat dan cukup jelas relevannya dengan konsep moden pembangunan lestari dan pertanian lestari. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Saya, Editin Syugani binti Muhammad Yaakob, akan meneruskan pembentangan ini. Organisasi subak sangat menarik untuk dibincangkan dan melihat kepada usaha yang dilakukan oleh penduduk mewujudkan satu organisasi yang mengurus sistem subak untuk kemaslahatan masyarakat di samping menggerakkan ekonomi penduduk terutamanya dalam bidang pertanian serta menjaga alam semula jadi. Mereka membangunkan satu set peraturan pengoperasian tersendiri yang dipanggil sebagai awik-awik, iaitu peraturan kecil. Peraturan ini mencakupi aspek struktur organisasi, hak dan tanggungjawab setiap ahli di organisasi, sistem keahlian, cara tanaman, jadual penanaman dan kaedah untuk mengagihkan air, mesyuarat dan hal-hal penyelenggaraan peraturan yang ditetapkan. Di bawah peraturan awik-awik, semua ahli perlu mematuhi garis panduan yang telah disediakan. Sekiranya bertindak bertentangan, denda akan dikenakan terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Sebagai contoh, semasa membuat keputusan tentang corak dan jadual tanaman, musim atau keadaan iklim diambil kira dan asas pengiraan ini dipanggil sasi. Subak mengawal corak penanaman dan jadual tanaman, termasuk masa menyemai benih, masa menanam padi dan jenis padi yang hendak ditanam. Jika anda tidak mengikuti jadual ini, petani boleh didenda. Pengelolaan setiap hal yang berkaitan dengan sektor pertanian secara bersistem dan berprinsip menjaga kelestarian alam oleh organisasi subak memberi impak yang besar kepada sektor pertanian yang diusahakan. Hal ini dapat menjamin kepada kegiatan pertanian berjalan secara lancar dan berterusan di samping memenuhi keperluan generasi masa sekarang dan akan datang. Manakala sikap ketelitian dalam merangka peraturan organisasi melibatkan tanaman yang diusahakan oleh penduduk menggambarkan bahawa kehidupan yang dilalui bukan sekadar berlandaskan mengejar kemajuan ekonomi penduduk semata-mata, tetapi mestilah seimbang dengan keperluan alam demi mencapai keharmonian secara bersama, sama ada dengan masyarakat ataupun alam semula jadi seperti yang disarankan oleh pembangunan lestari. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Seterusnya, saya Nurul Amirah binti Syafi'ai akan meneruskan pembentangan. Kelebihan dan kepentingan sistem subak kepada pertanian dan pembangunan lestari yang seterusnya ialah mengaitkan falsafah hidup dengan amalan pertanian. Melalui konsep palemahan iaitu hubungan manusia dengan alam, masyarakat Bali akan memastikan kelestarian alam sekitar dengan mengamalkan amalan pertanian yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar. Misalnya, untuk mengelakkan serangan serangga, mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk perosak tersebut, sebaliknya melakukan ritual Namluk Merana yang merupakan upacara menghalau serangga. Di sini, aktiviti pertanian dijalankan tanpa melibatkan penggunaan racun perosak yang akan merisikokan alam sekitar. Kesuburan dan kelestarian tanah pertanian akan terpelihara kerana penggunaan racun perosak akan mengurangkan nilai pH tanah, seterusnya menjejaskan kesuburan tanah untuk kegunaan generasi pada masa akan datang. Apabila tanah kekal subur, semestinya ia dapat menyumbang kepada aktiviti pertanian di mana tanah tersebut akan membekalkan nutrien kepada tumbuhan untuk memastikan tanaman dapat hidup dengan subur. Melalui konsep pawongan iaitu hubungan sesama manusia pula, masyarakat Bali akan memastikan keadilan dan keterusan dalam pengagihan air untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat subak. Dari situ, wujudlah rangkaian pengairan yang terdiri daripada terawung air dan terusan yang digunakan untuk mengagihkan air kepada petani. Kesannya, aktiviti pertanian dapat dijalankan secara berterusan, seterusnya meningkatkan kualiti hidup masyarakat petani.
Pengeksploitasian terhadap sumber air tidak akan berlaku seterusnya. Kelestarian air akan terpelihara untuk kegunaan generasi pada masa akan datang. Tuntasnya, dengan mengaitkan falsafah hidup dengan amalan pertanian, bukan sahaja dapat menyumbang kepada aktiviti pertanian, malah ia juga menyumbang kepada pembangunan lestari. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Amira. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bagi sistem sumbat ini ialah membawa kesan yang baik untuk membentuk kaedah pertanian agar setiap permasalahan dan cabaran ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sistem ini dapat dipromosikan kepada masyarakat luar dalam bidang pertanian. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.